Bila cakap pasal perut, satu lagi benda kita kaitkan selalu orang cakap pasal usus. Usus kita ni bersih ke? Usus kita ni kotor ke, Zack? Jadi kita nak bertanya dengan siapa ni, Zack? Kalau pasal usus ni, Zack? Kita ada yang sepakar dietik daripada HPUPM, Muhammad Nazrul Asri. Sudah bersama dengan kita di talian. Assalamualaikum. Selamat pagi. Asri. Waalaikumsalam. Happy dan Zack. Ni kita, Asri, pagi ni kita nak bercerita pasal usus sikit lah, Asri. Bagi orang sama-sama kita belajar, boleh, Asri? Betul. Kita nak cerita pasal kesihatan usus lah. Jadi yang paling simple dulu nak tahu, Asri, pasal usus ni, macam mana kita nak tahu usus kita ni bersih ke usus kita ni kotor? Okey, dia sebenarnya sebelum saya sentuh tentang perkara tu, saya kena kita go through dulu fungsi usus ni sebenarnya lah. Okey, usus ni sebenarnya antara fungsi dia mainly kita tahu untuk penghadaman, untuk penyerapan makanan, okey, dan juga sebenarnya untuk ketahanan tubuh badan kita. Biasa kita dengar ketahanan tubuh badan ni macam sel darah putih, kita punya fungsi darah dan sebagainya. Dan sebenarnya juga dia adalah untuk proses pembuangan najis juga. Maksud najis tu dia datang daripada sisa makanan yang tidak dihadam. So untuk mengatakan menggunakan terma usus bersih atau kotor, dia agak kurang sesuai sebab memang ni kalau usus ni daripada yang usus kecil hinggalah usus besar. Dan di usus besar ni adalah di mana akhirnya konten yang dikeluarkan tu adalah najis. So untuk katakan dia kotor atau bersih, dia agak bergantung kepada situasi apa yang ada di dalam keadaannya. Faham. Itu kalau kita bicarakan tentang usus yang baik ataupun kotor kan. Tapi ini adalah soalan saya rasa memang ramai dah bertanyakan kepada Asri. Sebenarnya apakah makanan yang baik untuk usus kita? Makanan nak jaga usus. Okey, yang baik untuk usus. Betul. Sebenarnya kita akan kaitkan instead of dia bersih atau kotor, sebenarnya kita akan kaitkan dengan kesihatan usus secara general. Maksudnya kesihatan usus ni dia bergantung kepada kita kata mikrobiota usus. Mikrobiota usus ni ataupun nama dia adalah sebenarnya populasi mikroorganisma di dalam usus itu sendiri. Sebenarnya dalam usus kita ni pun ada bakteria sebenarnya. Yang mana bakteria ni selalu stigma dia ialah sesuatu yang tak baik untuk badan lah kan. Tapi sebenarnya dalam usus kita ni memang ada bakteria baik dan juga bakteria yang kita kata jahat lah, yang kurang bermanfaat. So yang baik ni kita panggil probiotik. Dia memberi manfaat dari segi ketahanan badan, pencernaan dan sebagainya. So daripada situ kita boleh kaitkan yang makanan apa yang sesuai dengan kesihatan usus kita. Dan antaranya ialah of course makanan-makanan yang tinggi serat lah. Tinggi serat atau biasa kita panggil fiber, dan dia sumbernya of course daripada sumber sayur-sayuran, buah-buahan, makanan biji penuh dan juga ke kacang. Biji penuh ni bolehlah jadi brown rice ke, roti biji penuh ke, biji sarapan pagi ke, oat ke. Ini adalah sumber-sumber makanan biji penuh lah. Yang baik untuk usus kita. Yang baik, yang baik untuk usus. Dan yang kedua dan ketiga, yang kedua adalah kita kata makanan yang bersumberkan probiotik itu sendiri. Kita tahu tadi dalam usus kita ada probiotik. Tapi kita juga perlukan probiotik daripada luar, contohnya macam Bifidobacteria, Lactobacillus, dan antara sumber makanan probiotik ni biasanya makanan yang ada fermented lah. Dia dah melalui proses penapaian. Contoh-contohnya macam dia boleh jadi tenusu atau bukan tenusu. Yang tenusu ni kita boleh kata minuman atau susu berkultur, cultured drink kan, cultured milk, ataupun yogurt. Dan satu lagi contoh yang lain ialah tempe, tapai pulut, dan juga sebenarnya boleh jadi kimchi, miso. Sekarang ni famous dengan drama-drama Korea. Makanan Korea pun baik untuk usus rupanya. Sinonim kan dengan dalam ni. Betul. Tapi Asri nak tahu juga. Bantulah. Okey, Asri nak tahu juga pasal Asri kata dia tak ada istilah sebenarnya kurang sesuai usus kotor, usus bersih kan. Tapi macam mana pula kita nak tahu pasal usus kita sihat ataupun kurang sihat? Macam mana, Asri? Okey, sihat atau kurang sihat ni dia pun agak jugalah. Sebenarnya kalau macam antara yang biasa simptom-simptom yang kita boleh tengok, mungkin seseorang tu ada ceri-berit, mungkin seseorang tu ada sembelit kan, kemudian mungkin ada ketidakselesaan perut dan ketidakhadaman. Itu antara general lah. Dan of course secara khususnya perlu apabila jumpa doktor diagnosis dengan penyakit-penyakit berkaitan dengan usus, contoh mungkin kanser usus lah, ada jangkitan kuman dalam usus lah. Ini saja kita nak tahu dia, tapi secara amnya kalau nak tahu dia tidak sihat ataupun tidak, mungkin daripada contoh-contoh yang awal saya bagi tadi lah. Okey, Asri nak tahu last nak tahu ni, Asri ni kalau kadang-kadang pagi-pagi orang ada juga ramai juga yang ada masalah nak membuang tu tak lawas, Asri. Antara benda yang kita boleh gunakan bagi lawas sikit.
Okey, alright. So untuk Bagi lawas maksudnya sikit. lawas tak lawas ni kalau boleh kita tengok dari segi sembelit tadilah sembelit ataupun bahasa Inggerisnya constipation. So cara pemakanan untuk kita kata improve masalah pembuangan tidak lawas ni adalah dengan makanan tinggi serat yang macam saya sentuh awal-awal tadi. Maknanya dia ada kaitan secara kesihatan usus tu sendiri, kemudian dengan kesihatan dari segi untuk membantu masalah sembelit ni. Makanan tinggi serat of course sayuran, buah-buahan, makanan biji penuh dan juga kacang. Dan kalau nak tahu, kita recommend dalam 20 ke 30 gram serat sehari. Tapi kalau nak guna gram-gram ni kadang-kadang kita susah nak agak kan. So kalau cara mudah sukatannya ialah kalau kata sayuran 3 hidangan. 3 hidangan ni boleh jadi macam lebih kurang 1 cup untuk setiap kali masa, contohnya sarapan tengah hari dan malam. Kemudian kalau buah-buahan biasanya 2 hidangan sehari dan juga kalau whole grain biji penuh tadi tu adalah 1 hidangan sehari. So formula dia adalah 3, 2, 1. Dan akhir sekali selain daripada makanan tinggi serat ni sendiri ialah perlu minum air yang sangat cukup. Kalau tak nanti lagi susah nak buang najis, sebab najis keras dan kering. So dengan ada air ni lebih lembut dan lebih mudah dikeluarkan. Dan akhir sekali kena ada kait mudah. Okey, saya dah ingat dah 3, 2, 1. Itu kita belajar hari ni, tapi itulah kita banyak lagi nak cerita tapi kesuntukan masa sikit ni. Betul. Terima kasih Asri berkongsi dengan kita pasal usus ni, usus sihat, usus tak sihat, usus bersih tak bersih ni. Nanti ada masa kita berjumpa lagi Asri. Terima kasih Asri. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Itu dia. Jadi sebenarnya F ni macam-macam telah kita kongsikan bersama semuanya.